Baiklah, kita masih lagi dalam Selamat Pagi Malaysia sekarang. Masih lagi dalam segmen kesihatan, tapi kalau tadi kita bercakap mengenai perspektif perubatan, banyak topik-topik perubatan, sekali ini kita nak cerita pasal urut ataupun refleksologi. Kita nak cakap dengan refleksologi. Mungkin ramai yang tidak memberikan perhatian yang mencukupi berkenaan refleksologi ini. Ia boleh membantu anda untuk menjaga kesihatan dalaman. Jadi hari ini kita jemputkan iaitu seorang tetamu di studio, Dr. Ahmad Izani Cik Mansur, selaku jurulatih dan juga konsultan bagi AE Consultant and Training. Dr. Izani, khabar, selamat pagi. Selamat pagi. Okay. Doktor, sebelum kita pergi panjang lagi, macam mana kita nak mengurut hari ini, ada buku dan sebagainya. Refleksologi itu apa sebenarnya, doktor? Okey, refleksologi ini adalah satu kaedah bagaimana kita nak memulih kesihatan seseorang tu. Cara pemulihan itu adalah apabila kita urut point refleks point ke tapak kaki dan kepada seluruh badan. Tapak kaki kita ni diumpamakan sebagai TMB generator. There are 7,000 nerves kat tapak kaki ni. Jadi apabila kita urut kaki, sebenarnya kita akan urut nerves organ. Ni kita punya backbone. Branching our backbone ni ada semua kita punya internal organs kita. So while kita reflex ni, kita sebenarnya reflex all the organs tu. Jadi malahkan apa kata refleksologi? Refleksologi adalah proses untuk memulih, nak menormalkan balik fungsi-fungsi semua organ-organ dalaman kita. Ada 10 di situ, dan endocrine system kita ada 7 di situ, seperti thyroid, parathyroid, pineal gland, sex gland and so on. So bagaimana kita pulihkan itu? So apabila kita mengurut klien kita, 4 perkara akan berlaku pada diri dia. Satu, dia akan improve blood, pengaliran darah dalam tubuh badan dia. Nombor 2, dia akan improve daya tahan penyakit. Nombor 3, apa toksin yang ada dalam organ-organ kita dia mulai start dikeluarkan. Dan yang keempat, dia akan memulihkan balik tenaga kita. So that's why apabila kita balik daripada kerja, kita letih, lepas tu kita chances lah kita nak tidur. Tapi kalau kita boleh urut kaki kita dulu, lepas tu kita tidur, dan the next morning apabila kita bangun tu kita rasa fresh. Itu ya sebenarnya yang buat berjayanya refleksologi dalam menterapikan orang. Okey, nak buat refleksologi ni tak semua mempunyai kesempatan untuk pergi berurut dan sebagainya, doktor. Kadang-kadang ada yang tak pergi tu sebab geli bila disentuh oleh masseur kan. Tukang urut ni tak selesa dan sebagainya. Apa antara punca-punca menyebabkan ketidakselesaan itu? Keselesaan satu, saya punya pengalaman as a reflexologist selama 17 tahun. Alright. So, yang satu tu mereka kata, aku dah geli. Memang akan geli. Nombor 2, sebab cara kita pegang kaki itu penting. So, kadang-kadang orang pegang kaki je terus dibuat. Mesti orang akan headgut setback. Right. Kita kena belaikan kaki dulu. Jadi apabila kita nak urut kaki seorang tu, kita macam seolah kalau kita masuk rumah orang, kita kata Assalamualaikum, nak masuk kan, bagi salam. Kaki pun proses tu macam tu juga. Kita kena respect kaki. Jadi apabila kita pegang tu, cara pemegang tu senang je. You just do it softly, gently, then it will help you a lot. Right? Jadi dalam refleksologi ni lah, kita semua tahu banyak pusat-pusat refleksologi, tapi ada juga yang menawarkan jenis urutan yang berbeza. Contohnya ala Bali, ala Thai. Yang kita tahu juga ada sport massage. Apa beza di setiap urutan ini? Dia refleksologi ni dia boleh dikategori 2 kategori. Satu buat sebagai relaxing refleksologi. Yang satu lagi therapeutic refleksologi. 80% refleksologis dalam negara kita ni praktis relaxing refleksologi. Dia akan melega you tapi tak dapat selesai masalah dalaman kita. Therapeutic refleksologi means therapy is with the view to cure. Jadi apabila kita urut orang tu, kita nak baik pulihkan kesihatan dia. So 20% tu, siapa yang 20% tu?
So, yang kebanyakan refleksologi yang handal dan semua dah pupus dah. Tinggallah macam orang macam saya ni, 73 tahun. Alright. So yang lain tu, they do it as a business. When it comes to business, cara relaxing refleksologi and therapeutic refleksologi sudah berubah. I see. Relaxing ni dia akan banyak guna minyak saya. Oh, ya. Dia buah minyak banyak. Jadi apabila dia letak kat kaki kita urut kata, kita tengok dia buat kerja cantik, kuat. Tapi sebenarnya dia slide saja. See, whereas therapeutic refleksologi dia akan guna minyak hanya sikit saja. Kenapa? Sebab tak mau kesan. That and then cara pula nombor dua, difference between relaxing therapeutic tu apabila kita teknik tekanan tu. Tekanan tu cara macam mana? First you have to park dulu you punya tam atas tapak kaki ke depan ke belakang tu, then you push. Whereas yang relaxing dia tolak je. So apa you tolak saja you feel very relax lah. Tapi tak selesai masalah. Right. And then ada point-point kat tapak kaki kita tu, kita boleh buat orang tu tidur. Like kidney one. So maknanya orang pergi masuk, like for instance, I want you to put you to sleep. So I urut lah. Urut belayu kaki you sampai saya tidur. Cukup 60 minit. Cik, bangunlah, ada terapi. Tapi masalah tak selesai. RM60 for More than that now. More now. Alright. So kalau kita buat therapeutic refleksologi ni, apabila kita berhadapan dengan kita kena bagi kepada dia maklumat. Sebenarnya apa dia sakit. We are not doctors, Tapi kita boleh based on dia punya reflex atas tapak kaki kita boleh tahu di manakah masalah dia. Hanya di tapak kaki? Of course. Boleh doktor bagi contoh? Di tempat lain? Saya bagi contoh kan. Saya nak selesai you punya leher kan. Cuba Rizwan pusing you punya leher kiri ke kanan. Okay, dan ke kanan. Mana agak rasa lebih kena? Bila saya pusing ke sini, belakang saya sakit sini. Okay, come. Give me your hand. No, just sit down. Okay. I just want your hand. All right. Then, relax. Aduh, sakitnya. Aduh. Memang you sakit leher teruk punya lah. Dia tak ridwan. Okey. Okay, now... Bila ditekan sini sakit, maksudnya doktor dah boleh tahu saya sakit leher teruk? Of course. Now you make a turn. How you feel your neck? No, dah kurang. Kurang? Mau lagi bagus? Okey, cam. Lagi sakit ke doktor? Saya pula nervous pagi ni. Okey. Aduh. Ayo. Okey. Ada. Okey. Make a turn. No, only the... Only the... Tak ada kan? Tak ada. I will make you even better. Okey. Okey, doktor. Okey. Okey. This one will cost you $20,000. Boleh nampak tak? 20,000 ringgit. Pinch nerve, alright? Okey. Okay, make a turn. Do your... left. How you feel now? Dah boleh sampai ke ujung dah. Ya. Dah boleh Dah boleh strap. sakit. Now, which one is better now? This side? Ya, both side. Okey. Now, I'm making even better. Come. Untung ridwan hari ni. Dia betul sakit. Okay, don't worry. Okey. See. Okay, make a turn. Even better. Oh, Now Macam tu saja doktor. of course, now you stand up. It's not... Please. Okey. Just put up, see which one is better. Left side or right side? Not good lah, not good. It's complicated. Both better. Agak berat, Agak berat belah kanan. Oh, belah kanan. Okay. Sit down. Okey. All right. Now, 90 degrees. 90 degrees. Okey. This your kepala lutut. I go, benjol, I go here. 1, Wow. 2, Does it hurt? 3, 4. Okey, ni kaki kuat tak apa sakit sangat dia. Kaki geli. Now. Angkat. Dah boleh sampai ke atas. Okay, which one is better now? Left side or right side? Right side lah. Oh, so now I have to do the left side pula. Balance. She got to be balanced. Okay. Doktor, ada yang perempuan tak? Okey. Apa? Now, okay. Okay. Aduh. Aduh. Okay.
Doktor dia tahu. See? Ah, Okay, now you kata tadi ada perempuan tak? Silakan. I'm not going to do you. You going to do yourself. Oh no. Alright. okay, doktor duduk, Okay, doktor. you Tunjuk. turn your Ada. left and right and see. I turn left and right. Okay. Saya memang ada masalah urat kot saya rasa. Kiri ke kanan? This one lagi sakit lah. okay, now. Saya nak Ridwan jugalah. Your hand, the other hand, you put here. You see a bone there, right? Ya. Beneath the bone there, you press hard. Press hard. Press hard Sampai rasa sakit, Syul. and massage. Kalau tersalah buat macam ni doktor? Tak Apa ada komplikasi salah dia? punya. Takkan salah. Okey, Okay, sebab now. kita dapat direct lesson daripada doktor sendiri kan. Okay, do press hard. Press ya. Okay, now you make a turn. See how you feel. Yeah. It's surprisingly felt Kan. better. I Dia tak tahu rasa- macam nak explain. Doktor tak ada magic apa tak ada? Baca-baca tak ada. Siapa buat? You sendiri buat. Bukan saya buat. Doktor baca-baca kat tepi. But yes, kurang lah. Kalau tak sakit, kita rasa macam ada urat tegang kat Betul belakang lah. kan. Salah tidur, rasa selalu salah So tidur. how do I explain this? Yeah, go ahead. All right. This is your light. Yeah. You want to off the light. You got to know the switch, right? Yeah. So this is your neck problem. So I know where the switch is. It's here. The light, you off with the switch. So why waste your money and time menunggu kat sini? Oh. When So you memang tak know. payah urut kat belakang ni? Because you want to know why? Ya, ya. Kenapa kita sakit? Kita sakit kerana energi tersumbat. Lagi letih kita, lagi energi tersumbat. That's why apabila kita letih, kita sakit, kita jangan tidur. Kalau kita tidur, kita bangun, kita Lagi letih. letih, ha. But when you do your reflexology, solve the problem. Reflexology ni dia ada hand reflexology, face reflexology, foot reflexology, ear reflexology. So tanpa kita sadari orang Islam ni, dia dah jaga kesihatan dia 5 kali sehari. Ya. Tiap-tiap kali dia berwuduk, apa dia buat? Dia basuh tangan. Hand reflexology. Basuh muka. Face reflexology. Basuh kepala. Head reflexology. Basuh telinga. Ear reflexology. Basuh kaki. Feet reflexology. Cuma kita tak sadari je kita buat. That's why kalau kita pergi ke negeri Arab atau pergi ke negeri Cina, dia ada tempat duduk untuk nak betul-betul berwuduk. Tanpa kita sadari lah tu. I see. Kita, yelah kadang-kadang benda macam ni kita terlepas pandang kan. Saya rasa apa yang doktor kongsi ni makan dalam jugalah sebenarnya kan. Adalah sebenarnya maksud di sebalik setiap suruhan ataupun tuntutan ya ini membawa kepada kesihatan kita. Okey, mungkin doktor ada nasihat ke nak disampaikan kata-kata yang ingin diberikan untuk penuntut Senat Pagi Malaysia berkenaan dengan refleksologi ni. Macam mana cara untuk mereka mengenal pasti mana satu refleksologi yang memberikan kesan terapeutik ni, bukan relaxing. Oh yeah, that one. When it comes to therapeutic reflexology, kita kena belajar. Right. So nak belajar kat mana? You belajar dengan orang macam saya, Rena. Saya dah umur 73 tahun tau. But, I appreciate very much is Tun Mahathir kita, 98 tahun dia masih kerja. So, who am I? 73 years, should I stop? So, keep on doing. So, kalau boleh, matlamat saya kalau boleh, semua orang mesti pandai buat self-reflexology supaya dia boleh jadi doktor dia sendiri. Tangan kita, we are all healers. Cuma kita tak berilmu je. Tapi you belajar dengan orang yang pandai, insya-Allah. Right. Malahan, you know that in America, American Cancer Society, apabila demo di kemoterapi semua kan, dia recognize that reflexology is one of the avenues untuk improve the quality of life orang yang cancer penyakit. So pada saya dalam bidang ini dalam 17 tahun. So saya come to one conclusion. Tak ada masalah kesihatan tak boleh diatasi.
boleh diatasi. Tapi satu masalah yang kita tak boleh selesai tu adalah sakit tua lah. Mati is not sakit tau. Tapi apabila kita sakit tua, tapi dengan refleksologi kita boleh arrest. Right. Kita boleh drag, panjangkan. Kita boleh panjangkan, tapi tetap tua tu tetap tua. InsyaAllah, if you all carilah ilmu ni refleksologi di mana-mana pun, then insyaAllah you will be your own doctor. You boleh jaga kesihatan you sendiri. Right. Thank you very much. Terima kasih. Antara pesanan yang saya rasa betul lah, kita kena tahu juga lah untuk kita yang tekan urut sikit, rasa hilang. Surprisingly memang tak rasa. Surprisingly, yes. Selalu sakit kat belakang ni kan, kadang bangun pagi kan, itulah masalah. Macam kita, kejap doktor ada bawa bahan-bahan lain tu selain pada jari, kalau boleh kongsikan. Okay. Now, see, yang penting dalam refleksologi ni adalah tangan kita. Because this is our tool. Kalau yang ini sudah jam, maknanya you sebagai terapis is all out. And then, kalau you tengok orang dulu lah, kalau dia buat refleksologi, dia banyak apa dia panggil situ tu? Knuckles sampai benjol-benjol. So seolah-olahnya kalau lebih banyak benjol lagi hebat dia sebagai seorang refleksologis. But not necessary. Look, I've been in this profession for 17 years. Do you see any? Tak ada. No. Tak ada. Jari pun okey je. Cara kita guna tu. Alright, and then what are the question that you ask just now? Do you have tools with you? Ini tools ni apa? Yang ini penting, you know. Yang ini ni is our sixth hand, jari ke-6. Kalau kita duduk main dengan jari kita ni, lama kelamaan dia akan jadi condemn. Sebab kalau kita urut kaki perempuan, alhamdulillah. Kalau urut kaki lelaki ni satu tapak kaki lelaki sama dengan 3 tapak kaki perempuan. Tapak kaki perempuan lembut. Kita boleh handle, kecil. Lelaki macam tapak kaki gajah. Boleh jadi luka. Alright. So we use this one. So, but cara nak guna ni pun kita kena pandai juga. Nak guna balik tajam ke balik besar sikit kan. Or we can use this one. Or you can use this one. Banyak kan. Tapi yang penting ni, kita kena guna minyak lah. Minyak apa nak pakai? Minyak, nak guna minyak dapur, minyak masak pun boleh. No problem. But I produce my own oil. Alright. Because what is inside this oil? Basically, sunflower oil. Lepas tu saya campur dengan essential oil, serai wangi, kayu manis, tea tree. Because this itself is a therapeutic punya oil. Right. So, and then, lepas tu, kalau boleh, you must understand the anatomy and physiology of the body. Okey. Itu nanti kita boleh panjangkan lagi lah anatomy of the body tu. Terima kasih banyak-banyak doktor. Sama. Banyak ilmu dan juga kesedaran yang kami belajar dan juga serap daripada doktor. Dr. Ahmad Izzani Cik Mansur, jurulatih konsultan AE Consultant and Training. Pemulihan dan penjagaan kesihatan melalui refleksologi. Terima kasih banyak-banyak doktor.